Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah malam ini kita live awal sikit supaya dapat habis awal. Bolehlah kita pergi mengopi sekejap kan. Jadi tuan-tuan dah masuk, komen suara okey ke tak okey, jelas tak jelas. Kita akan mulakan sebentar saja lagi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami menjadikan apa yang terkandung di bumi ini sa'idan juruza, sebagai satu medan yang luas. Sa'idun, salah satu makna sa'id itu adalah debu. Makna sa'id adalah debu ataupun tanah, seperti mana Allah Ta'ala berfirman, fatayammamu sa'idan tayyibah. Hendaklah kamu bertayammum dengan debu yang bersih. Namun sa'idan juga disebut kepada ruang bumi ataupun disebut juga kepada medan bumi. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apa yang terkandung di atas bumi ini, maka kami menjadikan ianya sebagai satu medan yang bersih. Medan yang luas lagi bersih. Kerana apa? Beberapa hari selepas ini, satu hari kelak akan datang yang mana semua yang terkandung atas muka bumi ini semuanya akan hancur, akan binasa. Gunung ganang, pohon kayu-kayan, semuanya akan rata semua. Semuanya akan menjadi satu bumi yang kita kata padang jarak, padang terkukur. Semua pasak-pasak bumi, gunung ganang, semuanya akan diratakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi padang jarak, padang terkukur. Yakni semua apa yang terkandung di atas muka bumi ni, apa yang kita nampak dari segi pohon kayu, pokok-pokok, dan apa yang kita nampak dari segi bangunan-bangunan yang tinggi ini, suatu hari nanti akan hancur, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang mana meletakkan apa yang terkandung di bumi ini dalam hati dia, maka ini adalah satu kebodohan yang nyata. Jadi apa yang terkandung di bumi ini, baik dari segi hiasan bumi ini, apa saja yang terkandung di bumi ini, jangan kita letak dalam hati. Dunia di tangan, di hati jangan. Dunia di tangan, di hati jangan. Fawaidus suluk. Apakah faedah-faedah suluk yang boleh kita ambil daripada ayat ini? Jadi dia kata seperti mana perhiasan yang Allah Ta'ala cipta di atas muka bumi ini, di atas dunia ini, ianya merupakan dalil tentang kudrah kamilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang terkandung perhiasan di atas muka bumi ini, kayu-kayan, apa itu yang kita nampak, langit, bukit bukau, malah bulan bintang, semuanya itu adalah tanda kebesaran, kudrah yang sempurna Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari nanti Allah Ta'ala akan menghancurkan segala apa yang terkandung di atas muka bumi tadi, dan yang demikian itu juga merupakan dalil
akan kudrah kamilah Allah Subhanahu Wa Taala. Yakni Allah Taala cipta segala perhiasan atas muka bumi ini sebagai dalil akan kudrah Allah yang sempurna. Demikian juga satu hari nanti benda tadi akan dihancurkan, dibinasakan oleh Allah Taala. Ia juga merupakan satu dalil akan kudrah kamilah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh demikian seorang salik perlulah sentiasa ghar wa fikir, yakni sentiasa merenungkan dan berfikir tentang perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di atas dunia ini untuk menjadikan asbab seorang salik tadi menghasil ma'rifatullah. Bukan sekadar tengok perhiasan Allah Taala jadikan atas muka bumi, bukan letak dalam hati, maka malah ianya jadi asbab kita semakin mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Likulli syai'in ayatun ala wahdi zatih. Setiap sesuatu itu merupakan dalil menunjukkan ke atas keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya hati kita tercenderung ke arah perkara-perkara tersebut, maka hendaklah kita menafikan dengan pedang la ilaha illallah. Pedang penafian la ilaha, bukan illallah. Illallah itu isbat. Hendaklah kita nafikan dengan pedang la ilaha, la ilaha, la ilaha. Akhir sekali kita isbat illallah, melainkan Allah. Seorang salik hendaklah sentiasa perhatikan perkara ini, bahawa setiap perkara yang zahir, benda-benda yang zahir di atas muka bumi hari ini, satu hari akan fana, satu hari akan binasa. Kena renung dan perhati benda itu. Kemudian kita akan masuk ayat berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Jadi apakah rabat ataupun connection dengan ayat sebelumnya? Jadi selepas Allah Subhanahu Wa Taala mentasallikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasalli mana apa? Menenangkan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala selepas menenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan ayat sebelum ini kan fala'allaka baqi'un ala nafsik. Adakah kamu mau membinasakan diri kamu disebabkan kamu melihat kesan-kesan amalan keburukan mereka, seolah-olah Nabi tension, seolah-olah mau binasakan diri. Allah Ta'ala tenangkan Nabi dengan baca ayat tersebut, turunkan ayat tersebut. Jadi apakah rabat connection dia dengan kisah Ashabul Kahfi? Jadi selepas Allah Ta'ala turunkan ayat menenangkan baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mulakan pula dengan kisah Ashabul Kahfi. Maka dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tazkirah berkenaan dengan beberapa orang pemuda yang mana mereka demi untuk menyelamatkan iman mereka, mereka telah meninggalkan rumah dan watan mereka dan mereka telah pergi ke satu kahf. Kahf ni bermakna satu gua yang besar untuk berlindung diri daripada kejahatan pada zaman tersebut. Maka bermulalah kisah Ashabul Kahfi. Tajuk hari ini adalah kisah Ashabul Kahfi, dan ada 4 step ataupun 4 manazir. Ada 4 step ataupun kita boleh panggil ada 4 tangga, 4 level. Level yang pertama, pehla manzar. Level yang pertama, pada zaman Ashabul Kahfi, kaum-kaum pada waktu tersebut mereka penyembah berhala. Satu hari, ini cerita dia, dengar betul-betul. Satu hari, kaum pada waktu itu, mereka telah membuat satu ijtima'. Tempat ijtima' besar-besaran, ijtima' mazhabi, iaitu ijtima' keagamaan mereka. Maka, para kaum mereka telah keluar daripada bandar mereka, dan mereka pergi ke tempat ijtima' tahunan mereka. Mereka ada ijtima' tahunan juga. Maka mereka pergi ke sana, ke tempat ijtima' mereka, mereka mula menyembah patung-patung berhala mereka, dan mereka mula mengorbankan binatang-binatang korban mereka, menyembelih binatang korban untuk takarrub, menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu orang daripada raja mereka yang bernama Theseus, dalam bahasa Urdu dia tulis Dicyanus, bahasa Inggeris dia Theseus.
raja itu juga seorang penyembah berhala. Maka raja pada zaman itu, dia telah memaksa rakyat-rakyatnya untuk turut sama menyembah patung-patung dan berhala. Dan mereka yang mengingkari untuk menyembah berhala, raja tadi akan tangkap dan bagi hukuman kepada mereka. Maka pada tahun itu, disebabkan seluruh kaum telah keluar ke bandar dan berhimpun di istimak keagamaan mereka, jadi beberapa orang pemuda yang disebut Ashabul Kahfi juga terpaksa pergi ke sana. Tapi di dalam istimak tersebut, bila mana pemuda-pemuda ini melihat pelakuan aktiviti kaum mereka, yang mana mereka sendiri mengukir patung-patung tadi dengan tangan mereka, kemudian mereka sembah batu-batu dan ukuran patung tersebut. Dan bila melihat ibadah-ibadah kaum mereka yang mana mengorbankan binatang-binatang korban, maka waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan hidayah, kurniakan aklul salim, akal yang sempurna kepada beberapa pemuda, seolah Allah Taala bagi hidayah pada mereka. Yang mana dengan natijahnya, keluarlah natijahnya, nampak bagi pemuda-pemuda tersebut akan kelakuan-kelakuan kaumnya, kelakuan-kelakuan yang bodoh, dan mereka mula membenci perbuatan menyembah berhala tersebut. Campak dalam hati rasa benci. Apa ni? Sendiri ukir, sendiri sembah. Kan? Bila Allah Ta'ala campak ke hidayah, nampaklah. Kan? Bila Allah Ta'ala tutup, bagi dalil satu gunung pun, tak nampak situ. Bila nampak dalil, bila nampak hidayah, mereka mula mutanafir, yakni mereka mula membenci. Dan mereka mula faham bahawa ibadat, penyembahan hanyalah layak semata-mata untuk satu zat saja. Zat itu yang mencipta langit dan bumi dan seluruh makhlukat atas muka bumi ini. Dan perasaan ini datang dalam hati setiap pemuda-pemuda tersebut. Ada berapa orang? 9 orang kan? Dan setiap pemuda tadi, bila mereka berada dalam istimak perhimpunan keagamaan waktu itu, maka Allah Ta'ala sekaligus mencampakkan hidayah dalam beberapa orang pemuda. Maka bermula dengan satu orang pemuda. Setiap pemuda daripada kaum tadi, mereka untuk mengelakkan daripada ibadat yang bodoh tadi, mereka mula mengelakkan diri daripada tempat perkumpulan orang ramai. Dan orang yang pertama, pemuda yang pertama dalam ramai-ramai tadi, yang mula menjauhkan diri daripada majma' ataupun tempat perkumpulan orang ramai tadi, orang pertama, pemuda pertama, dia lari duduk berteduh di bawah satu pohon kayu. Bayangkan satu istimak besar kan. Dia rasa benci satu orang pemuda mula ni. Dia tengok, ni apa ni, sembah patung yang diukir sendiri. Maka mula-mula seorang dulu, mari undur belakang, pergi duduk bawah satu pohon. Kemudian mari datang pemuda yang kedua, Allah Ta'ala campakkan hidayah yang sama, dia mula benci, dia pun mari. Pemuda ni tak kenal sama satu sama lain. Tapi kebetulan Allah Ta'ala letak macam tu, campakkan hidayah, dan dua orang datang duduk berteduh di bawah pohon tersebut. Begitulah seterusnya, ketiga, keempat, dan semuanya mereka tadi telah duduk berkumpul di bawah pohon yang sama, yang mana mereka tidak saling mengenali sama satu antara satu sama lain sebelum ini. Dan mereka tak tahu pun kenapa kamu datang duduk berkumpul di sini. Jadi asal hakikatnya memang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mengumpulkan mereka di bawah pohon tersebut, yang mana Allah Ta'ala mencampakkan ke dalam hati pemuda-pemuda tersebut, campakkan iman. Jadi pemuda-pemuda tersebut adalah golongan yang muwahhid, golongan yang bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka sebenarnya beriman kepada Rasul pada zaman tersebut. Mengucapkan kalimah pada Rasul pada zaman tersebut. Jadi disebabkan pemuda tersebut adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka telah ditakutkan, diberi ancaman kepada pemuda-pemuda tersebut, kalaulah kamu tak ikut titah perintah raja, tidak mengikut agama yang dibawa oleh raja ini, maka kamu juga akan didenda dan dihukum. Tak? Tajuk seterusnya adalah, berkata Imam Ibn Katsir rahmatullah alaih, selepas menukilkan kisah ini, Ibn Katsir kata,
Dengar ni. Sebenarnya ijtima' manusia, yakni berkumpulnya manusia dibahagi dalam kaum, dan satu kaum ni satu kaum yang lain. Ijtima'nya satu manusia itu bukan disebabkan asas kaumiyah sebenarnya, bukan disebabkan asas kaum ataupun asas jinsiyah. Jinsiyah ni makna seks, male ataupun female, bukan disebabkan jinsiyah ataupun bukan juga disebabkan kaumiyah. Tapi hakikatnya berkumpulnya manusia dalam satu-satu tempat itu adalah berdasarkan hadis Bukhari, yang mana hakikat berkumpul dan bercerainya manusia itu adalah disebabkan di perhimpunan awal di alam arwah dahulu. Kita pernah berkumpul dulu, semua arwah-arwah, roh-roh telah berkumpul di satu tempat dulu, yang mana disebabkan kesan daripada perkumpulan di alam arwah dulu, ianya kesan tadi datang kepada abdan, yakni badan-badan kita di dunia ini. Bagaimana? Ruh-ruh yang mana pada alam arwah dulu dah saling kenal mengenali, saling ada keserasian di antara mereka di alam arwah dulu, maka di dunia ini juga mereka telah datang dan telah berkumpul dalam satu jemaah yang mana bentuk dan rupa yang sama. Dan ruh-ruh yang mana di alam arwah dulu mereka tidak ada keserasian, tidak ada connection, munasabah dan sebagainya, maka mereka berpisah di alam arwah yang sama, mereka saling tak kenal mengenali. Maka bila datang di sini juga, mereka juga terpisah dan saling tidak kenali dan mengenali dan tidak ada keserasian. Faham tak maksud saya? Kenapa dalam hadis syarif ada menyebut, dalam hadis Sahih Bukhari ada menyebut, al-arwahu junudun mutajannadatun. Fama ta'arafa minha ittalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Al-arwahu junudun. Semua ruh-ruh adalah seperti satu perkumpulan tentera, askar di alam arwah dulu. Mereka ruh-ruh ni satu-satu rombongan, kumpulan tentera, dihimpunkan dalam bentuk kumpulan tentera. Fama ta'arafa, barang siapa ruh-ruh yang mana di alam arwah dulu dah saling kenal mengenali, saling berhubung ataupun saling telah bersatu di zaman arwah dulu. Fama ta'arafa minha talafa. Barang siapa yang dalam arwah dulu dah saling kenal mengenali, maka di dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan mereka. Faham tak? Kita ni bangsa Melayu, orang Melayu, kita ni saling kenal mengenali, kita di alam arwah dulu dah kenal mengenali sebenarnya. Faham tak? Wa ma tanakara. Dan arwah-arwah yang di alam sana dulu saling tidak kenal mengenali, ikhtalafa, maka didatang di atas muka bumi ini mereka juga berkhilaf, yakni mereka saling berpisah di antara satu sama lain. Maka melihatkan akan contoh yang diberi dalam hadis tadi, demikianlah manusia berpisah-pisah di atas muka bumi ini, yang mana setiap orang ada setengah kaum yang mana fikiran dan khialan mereka adalah seolah-olah sama, maka datang di atas dunia ini secara tidak disedari mereka telah berkumpul di satu tempat di atas dunia ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Kalau alam arwah dulu mereka dah kenal mengenali, maka kesannya Allah Ta'ala datang di dunia ni seolah-olah Allah Ta'ala kumpulkan dalam satu kaum. Kaum Melayu, bangsa Arab, bangsa Vietnam dan sebagainya, Kompucha dan sebagainya. Sebab itulah kita kadang-kadang jumpa orang ni, tengok, pernah jumpa lah kat mana ni. Nah, jadi macam tu tak? Kan? Kita dah jumpa di alam arwah. Ataupun kita pernah lalu satu tempat, kita rasa, pernah lalu lah dulu sini kat mana kan? Pernah tak macam tu? Tak pernah tu, hati kena zikir banyak lagi. Ini adalah level yang pertama. Level yang kedua, Ashabul Kahfi tadi untuk mengelakkan diri daripada, mencegah diri daripada raja yang zalim tadi, mereka telah keluar daripada rumah. Mereka telah korbankan rumah kesenangan mereka, watan negara mereka, sanak saudara mereka, dan mereka berhijrah demi agama. Dan ini merupakan satu korban yang besar.
Oleh itu, para pemuda tadi telah melakukan satu korban yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat kudrat Allah Subhanahu wa taala bila mereka bergerak. Maka ada seekor anjing yang mana follow mereka belakang. Follow mereka di belakang. Dan bila mereka sampai di satu bukit yang mana di sana ada satu kahf, satu gua yang besar, maka mereka telah jumpa satu tempat gua yang mana untuk bersembunyi diri. Bila mereka semua masuk dalam gua tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengantukkan mereka lalu tidurkan mereka. Allah Taala telah tidurkan mereka. Maka mereka telah, kesemua pemuda tadi telah masuk tidur di dalam gua. Sehinggalah mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 300 lebih tahun. Ada ulama kata 309 tahun mereka tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kudratnya telah membolak-balikkan lambung mereka kadang ke kanan, kadang ke kiri selama 309 tahun tidur. Dan Allah Ta'ala jadikan anjing mereka jadi guard di pintu gua. 309 tahun. Duduk gimari-gimari tanpa makan, tanpa apa. Ashabul Kahfi tidur. Nyenyak. Anjing duduk jadi guard, security guard. Itu level yang kedua. Level yang ketiga, bila mana Ashabul Kahfi tadi bangkit daripada tidur, maka mereka saling bertanya di antara satu sama lain, kita semua telah tidur, berapa lama kita semua tidur ni? Kenapa mereka merasakan mereka tidur sama ada 1 hari ataupun setengah hari? Itu je rasa macam tidur setengah hari saja. Sedangkan mereka tidak menyedari bahawa mereka telah tidur selama 300 lebih hari. 309 tahun. 300 tahun hari. 300 tahun. 309 hari. 309 hari. Berapa tahun? 2 tahun lebih. Ish. Betul lah 300 tahun lah. Bukan 300 hari. 300 tambah 2 tahun lebih je. 300 tahun lebih. 309 tahun. Dan mereka rasakan mereka tidur 1 hari ataupun setengah hari. Sedangkan mereka tak tahu hakikatnya mereka telah tidur lebih 300 tahun. Dan waktu itu mereka rasa lapar. Bila bangkit daripada tidur 300 tahun ni tak makan rasa lapar. Kita setengah hari tidur pun dah rasa lapar. Tak tidur pun rasa lapar. Sekarang pun lapar kan. Lalu mereka bermesyuarat di antara mereka, hendaklah salah seorang daripada kita ni pergi ke bandar dan bawa makanan kemari. Kamu pun macam tu kan? Seorang je pergi kedai, ulang alik. Kita ikut tertib Ashabul Kahfi tu. Tak boleh pergi semua. Jadi mereka putuskan seorang kena pergi kedai, bawa makanan kemari. Tak boleh pergi ramai-ramai. Takut orang ramai ketahui akan kedudukan kita, siapa mereka ini. Maka dengan sebab itu iman kita akan jadi susah untuk diselamatkan. Faham tak? Maka mereka telah menghantar 1 orang saja utusan untuk pergi beli makanan. Kenapa? 1 orang yang pergi nak bersembunyi jadi mudahlah berbanding ramai-ramai nak sembunyi kan. Beli makanan, orang mudah kesan. Maka mereka telah putuskan 1 orang telah diutuskan untuk pergi beli makanan. Dan sewaktu menghantar 1 orang beli makanan tadi, telah dinasihatkan kepada 1 orang tadi, kamu pergi dan jangan kamu ucapkan perkataan yang boleh menimbulkan pergaduhan dan sebagainya. Siapa saja kamu pergi, jadi jumpa tuan kedai kapi tadi, kamu hendaklah mengucapkan wal yatalattaf. Dalam Al-Quran, perkataan wal yatalattaf ini dikira ayat yang berada di tengah-tengah. Wal yatalattaf apa maksudnya? Hendaklah kamu berlembut. Jadi seluruh isi Al-Quran itu tengah-tengah senternya adalah khulasah dan conclusionnya, hendaklah kita berlembut. Berlemah lembut. Sama ada dengan suami, dengan isteri, dengan sanak saudara, dengan kawan, dengan ustaz, dengan anak murid, dengan siapa. Kena wal yatalattaf. Jadi kawan dia nasihat, hendaklah kamu berlembut dengan sesiapa saja kamu jumpa. Takut kamu duduk berkerah, duduk action cakap kan. Nanti orang kenal kamu daripada mana. Dan dia pesan juga kalau kamu pergi makanan, bawa balik mari makanan yang halal.
Lalu mereka kata, ayyuha azka ta'aman. Hendaklah kamu melihat manakah makanan yang paling bersih dan suci. Level ke berapa dah? Level ketiga. Tuan-tuan faham tak ni tuan-tuan? Siapa yang faham setakat ni boleh komen, ana faham, alhamdulillah. Masuk level yang keempat. Bila mana pemuda Ashabul Kahfi tadi sampai ke bandar, salah seorang tadi, wakil, maka mereka salah seorang tadi telah lihat ada satu restoran makanan. Zaman tu dah ada restoran dah makanan. Kan? Maka salah seorang pemuda tadi telah masuk dalam restoran tadi, dia telah beli makanan. Dan ketika mana tiba masa nak keluarkan duit, daripada poket dia keluarkan duit. Maka dia keluarkan duit, sudah tentu dia keluarkan duit yang mana duit yang ada pada waktu zamannya dulu. Kan, dia ingat ini zaman yang sama. Maka pemilik hotel tadi, cashier tadi, bila melihat duit yang ditonjolkan tadi, lalu dia heran. Dia kata, ini bukannya duit currency duit kami ni, bukan currency duit zaman kami ni. Ini currency duit ini adalah 300 tahun ke belakang. Maka pemuda tadi duk tengok, dia kata, acah, orang yang bagi duit pun dia tak mengetahui bahawa duit itu adalah berusia 300 tahun dahulu. Dia duk faham bahawa duit itu adalah duit zaman sekarang. Dia ingat semalam dia keluar daripada rumah, maka dia keluarkan duit, ingatkan duit yang semalam lah. Sebab itulah aku bagi duit yang sama hari ni. Maka pemilik restoran tadi dia tanya, bagaimana kamu dapat duit ni? Duit antik ni kan. Kamu korek kat mana duit antik ni? Adakah kamu telah jumpa mana-mana khazanah, lombong ke mana ke? Maka dia jawab, tak ada apa pun. Kan? Aku tak jumpa lombong mana-mana pun, tak jumpa lombong emas apa pun. Maka dia tanya lagi, kalau begitu, di mana kamu dapat duit ni? Maka pemuda tadi terpaksalah jawab. Dia kata sebenarnya, kami keluar daripada rumah kami untuk selamatkan iman kami. Dan sehinggalah kami sampai di satu gua, dan kami tertidur sekejap dalam gua tersebut, dia kata. Tertidur sekejap, dia tak tahu bahawa dia tidur 309 tahun. Bila kami bangkit daripada tidur, kami rasa lapar. Maka kawan-kawan kami telah putuskan saya untuk pergi beli makanan. Maka saya datanglah sini nak beli makanan. Kan? Dan tiba-tiba kamu bagi tahu bahawa duit ini duit lama. Maka pemilik restoran tadi pun mula viral kepada orang ramai. Maka orang ramai pun telah berkumpul. Maka mereka pun telah pergi ke gua tersebut nak tengok, nak lihat sendiri dengan mata kepala mereka gua tersebut. Maka semua orang telah berkumpul nak pergi lihat Ashabul Kahfi. Dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, jabwo kana lekargia, bila pemuda tadi bawa makanan, bawa pergi masuk, dia lihat semua kawan-kawan dia tidur balik. Maksud tidur balik kan? Dia hantar seorang bangkit tidur, hantar seorang balik bagi makanan, yang lain tidur, mengantuk lagi. Subhanallahi kudrat. Subhanallah tuan-tuan. Berkomen subhanallah. Jadi hakikat dan asalnya di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan tentang kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, kamu faham, kamu anggap bahawa pada hari kiamat nanti kami tidak berupaya untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Faham tak? Maka hari ini di dunia ini lagi aku tunjukkan kepada kamu siapa yang aku mahu. 300 tahun pun aku boleh tidurkan mereka dan aku kejutkan mereka kembali. Dan dalam masa yang sama, tubuh dan badan mereka tidak rosak apa-apa. Dalam 309 tahun tidur pun, muda, tetap muda yang sama seperti mana hari pertama dia tidur dulu. Tak ada jantung rosak ke, tak ada mata kabur ke, tak ada uban di rambut mereka dan sebagainya. Dan ketika mana aku mahu kejutkan mereka, aku kejutkan mereka. Dan seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menidurkan
Maka mengejutkan mereka juga adalah dalam kekuasaan kami. Itu Allah Ta'ala nak bagi tahu. Demikian juga memberi kematian kepada kamu, dan pada hari kiamat nanti kami membangkitkan kamu kembali selepas mati. Itu juga di bawah kuasaan dan ikhtiar kami. Itu conclusion ataupun sabak ataupun lesson yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Ta'ala tidurkan Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Tajuk terakhir, Inqilabu Zamana. Zaman inqilab, zaman revolution. Maka kita lihat akan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ketika mana pemuda tadi bangkit. Bila mereka sedar daripada tidur, sedar-sedar Allah Ta'ala telah tukarkan hati raja, yang mana raja dulu, raja zalim kan. Raja zaman itu, raja telah menjadi seorang raja yang beriman. Dan jadi raja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana pemuda tak tahu pun bahawa raja zaman ini bukan raja yang dulu lagi. Raja sekarang telah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seorang yang baik. Dan seluruh kaum pada waktu itu telah pun beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan dulu kan kaum semua penyembah berhala, raja sekali paksa orang kalau tak sembah berhala kami akan denda dan sebagainya. Tapi selepas 309 tahun Allah Ta'ala telah inqilab, Allah Ta'ala bagi revolusi, dan semua raja termasuk rakyatnya semua telah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini ketika mereka tidur, raja dan seluruh rakyat waktu itu semua dalam keadaan kufur. Selepas 309 tahun mereka bangkit, keadaan telah bertukar, ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh kaum telah mula beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pada waktu itu, orang ramai telah bermesyuarat. Orang kampung pada waktu itu, mereka telah bermesyuarat bahawa kita nak letak satu sign, satu tanda, mercu tanda di gua Ashabul Kahfi. Maka apa mercu tanda yang mereka telah buat? Mereka telah membina satu masjid yang kecil di depan pintu gua Ashabul Kahfi. Maka Allah Ta'ala telah ceritakan kisah dan cerita ini dalam Quranul Majid supaya memberi jawapan kepada persoalan orang musyrik. Apa musyrikin kata? Orang musyrikin kata, bila mana manusia telah mati, bila mana manusia telah hancur lebur, telah hancur lebur, tinggal tulang sahaja, bagaimana manusia yang telah mati boleh dibangkitkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Allah Ta'ala turunkan kisah ini untuk menjawab persoalan orang musyrikin. Dan ajib bat yake, perkara yang ajib dan herannya di sini, walaupun pihak musyrikin mereka telah mendapat jawapannya, akan tetapi bila tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka juga tetap tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak juga orang Yahudi beriman pada, tidak mendapat taufik untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isliye ke jo soal puchne wale hote hain. On disebabkan itu, orang yang menyatakan persoalan tersebut, dia tetap termahrum, ternafi daripada beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Unku kush nahi miltah, mereka tidak dapat apa-apa pun. Jadi kadang-kadang orang buat persoalan, bukan ikhlas pun tanya soalan saja. Bila beri jawapan, tetap tak mendapat jawapannya. Kenapa? Soalan diberi itu hanya provokasi saja, bukan untuk mencari kebenaran. Cukup dulu malam ini, alhamdulillah. Malam lusa kita akan masuk am hasibta an ashabal kahfi ar-rakim kanu min ayatina ajaba. Kita masuk bab tu nanti insya-Allah. Malam ni kita cepat-cepat sikit. Kita baru bangun daripada tidur, rasa perut dah lapar. Nak cari makanan di bandar sana insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Mudah-mudahan Allah kabul penyertaan tuan-tuan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan kepada kita pada akhir zaman ini untuk kita juga berlindung di kahf. Kata Syekhuna, al-kahfu, al-kahfi. Di zaman ini ada 456. Di zaman kita hanyut di dalam apa itu fitnah akhir zaman ini, mereka yang berlindung dalam kahf, dalam gua saja akan selamat. Maksud gua di sini adalah 4, apa orang panggil, 4 dinding ni, berlindung di bawah 4 dinding.
sama ada di bawah Al-Kahfi, yakni gua. Kita ikut follow mana-mana ulama, ustaz yang akidahnya, amalannya selari dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita follow mereka, insya-Allah kita selamat. Yang keduanya, mana-mana golongan yang berlindung, yang duduk mengikuti pengajian baik di madrasah, baik di pondok pesantren, mereka seolah terpisah daripada dunia luar, mereka juga akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Yang tiganya, kita menyertai mana-mana harakah pergerakan usaha dakwah dan tabligh yang tertib, yang benar, insya-Allah kita juga akan terselamat. Tiga. Yang keempat, bila mana kita baiat dengan mana-mana mursyid, guru tarikat dan mengikuti segala lesan, sabak, makmulat di bawah pantauan mereka, juga kita akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Dan yang kelimanya, mereka yang selalu ulang-alik di tanah Haramain, selalu mendapat peluang untuk tawaf, sa'i, ziarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pada urusan memudahkan orang ramai untuk pergi umrah dan haji, juga orang ini insya-Allah akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Jadi kita pilihlah mana-mana salah satu. Kalau kita boleh buat semua, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua, supaya kita berlindung di bawah Al-Kahfi akhir zaman ini. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita, anak isteri kita dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى سيدنا حبيبه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. الحمد لله. جزاكم الله خير الجزاء. Kita jumpa malam esok. Assalamualaikum.